Okey, baru ni kita ada cerita, yalah berita dalam tempoh sebulan 2 ni, ada 2 kanak-kanak yang meninggal dalam kereta bila parents dia terlupa yang anak masih ada dalam kereta dan ayahnya, maknya pergi kerja dan sampai petang baru tahu kan. Sebenarnya waktu first berlaku tu Syu, kita ada plan nak cakap pasal benda ni sebenarnya. Betul. Waktu tu, tapi kita rasa macam berat nak bercerita, nak cakap tentang benda ni sebab kita pun rasa macam rasa tak sampai hati, tak sanggup. Tapi bila baru ni berlaku sekali lagi dan tempoh yang agak dekat, kami rasa macam terpanggil untuk rasa benda ni kita tak boleh nak avoid untuk tak bercakap. Kita kena tahu benda ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja dan kita orang kalau boleh, ialah awareness ke ataupun kita boleh bincangkan kenapa boleh berlaku dan apa yang kita boleh buat untuk elakkan daripada benda ni berlaku kepada orang lain pula. Sebab benda ni boleh dielakkan kan. Accident yang boleh dielakkan dia adalah kemalangan lah yang sangat tragis dan sebenarnya sangat boleh dielakkan. Tapi macam mana nak buat? Term yang dipanggil forgotten baby syndrome. Yes. So kali ni kita nak cakap tentang forgotten baby syndrome. Dia adalah satu sindrom yang memang dikenal pasti. So bukan dibuat-buat. So memang berlaku. So sebelum tu, selamat datang ke podcast Anak Beranak. Okay Cu, sebelum kita go deep kepada forgotten baby syndrome, apa cause dia, apa prevention yang kita boleh buat, memang ada kajian, betul tak Cu, untuk yang tentang forgotten baby syndrome ni. Dan benda ni memang bukannya baru lagi berlaku, dah memang pernah berlaku. Yang main study adalah US dengan juga Italy. Angah tengok mainnya. So Malaysia ni tak ada lagi, bukanlah, mungkin kurang lah kan, kurang lah untuk yang study bahagian ni. Dan kalau kita perhatikan berdasarkan pada kajian yang kita orang baca, yang diorang buat, memang nak kata apa puncanya diorang tak dapat identify lah sebenarnya. Macam mana, kenapa pada waktu kes tu, kenapa boleh terlupa, kenapa boleh tertinggal lah macam tu. Tak ada lagi lah, macam bukanlah, kira macam tak dapat nak pick point specific reason. Tapi apa yang kami boleh katakan daripada kajian tu, benda ni, forgotten baby syndrome ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Regardless of age, umur berapa, tak kisahlah dia parents yang muda, parents yang tua, gender, ayah ke, mak ke, boleh berlaku. Lepas tu dengan juga race ke, culture ke, negara mana ke, semuanya possible untuk berlaku. So mungkin boleh je jadi di kalangan kita. Mungkin boleh berlaku je di kalangan kita sebab benda tu boleh jadi kan. So apa yang reasonnya? Acu, kalau kita tengok macam sekarang ni lah kita boleh kata macam banyaklah kes compare dengan zaman-zaman dulu kan Cu kan. Macam jarang lah dengar orang nak ada budak tertinggal dalam kereta. So salah satu reasonnya Cu, kita boleh kata rasanya dulu ramai mak yang tidak bekerja. So anak tu lebih di rumah lah bersama maknya dan ayahnya akan bekerja. So tak adalah isu dua-dua parents bekerja dan terkejar-kejar. So itu antara salah satu lah kan Cu kan. Itulah kan, macam dalam kajian pun mengatakan tidak ada specific reason mengapa berlakunya forgotten baby syndrome. Tapi antara kupasan-kupasan daripada kajian menunjukkan adalah beberapa faktor. Antara faktor yang Acu baca ialah kehidupan kita sekarang yang zaman moden yang sangat laju. Kita sendiri pun rasa kalau kita tengok kita 8 sampai 5 petang tu kejap je masa berlalu. Sedar-sedar dah hujung minggu, sedar-sedar dah hari Ahad. Jadi perjalanan kehidupan kita, pace di kita tu laju. Jadi disebabkan oleh desakan-desakan kehidupan, pekerjaan, mengejar masa, mengejar deadline yang begitu
begitu kata orang ni maha hebat lah Mm. sekarang ni, menyebabkan kadang-kadang mental kita macam overloaded. Semua benda yang nak difikirkan. Dan dalam masa itulah kita memikirkan tentang date due, kita punya meeting ke, tugasan yang perlu hantar. Dalam masa yang sama anak sulungnya menangis nak ke taska, menangis, yang ni pula demam, yang ni pula diagnose dengan penyakit-penyakit tertentu, dan dalam masa yang sama tuntutan kerjaya dan juga kadang-kadang parents ni study juga. Kan pembelajaran sekarang ni sepanjang hayat. Betul. Semua orang boleh ada akses. Tiga dalam satu. Dialah mak, dialah ayah, dialah pekerja, dan dia juga student. Okey. Jadi bila apa kata orang tu berkumpul segala maklumat di dalam otak kita dalam satu masa sampai satu tahap, otak kita dah tak dapat nak tampung, dan mungkinlah antaranya boleh berlakunya forgotten baby syndrome ni. Yelah, macam mak Angah sendiri kan. Dia pun cakap dah, korang janganlah sambung study. Sebab sementara anak kecil ni kan, takut kita busy tu lah. Yes, faham, Angah faham lah apa yang disampaikan tu. Dia risau cucu dia, dia tahu kan kita. Dan bukanlah nak kata tidak payahlah sambung study. Tak, bukan. Kita tahu diri kita macam mana. Kalau kita rasa kita boleh handle, kita ada task management yang okey, macam contohnya terbahagi tugas tu, dan time management pun kita okey, dan ada kerjasama support system yang okey, tak ada masalah untuk sambung pun. Kan? Tapi kalau rasa kita dan keadaan sekarang ni pun terkejar-kejar, nak tambah komitmen, so fikirlah dulu, bincanglah elok-elok. Dengarkan, kalau dulu-dulu ni kita jarang dengar, sebabnya ialah pembahagian tugas dulu-dululah kan. Mak dengan ayah tu dia jelas. Maknanya mungkin mak memang fokus untuk anak-anak, ayah fokus mencari rezeki. Jadi pembahagian tugas tu jelas. Jadi kalau tengok sekarang ni, mak bekerja, mak pun hebat, bukan main-main, bukan calang-calang di tempat kerja. Okey, decision maker yang besar-besar. Ayah pun hebat-hebat juga. Orang yang penting dalam syarikat dalam tu. Jadi mereka ni menanggung beban yang sangat besar, tanggungjawab yang sangat besar kan. Dan dalam masa yang sama juga support system tak sama lah masa kita di bandar kehidupan sendiri-sendiri. Kehidupan sendiri, support system tak ada. Kalau dulu awak Angah mak kerja hantar kan? Mak kerja, abah kerja. So mak diorang jelah, mak ayah Angah hantar ke rumah makcik. Dan makcik tu pula di taman yang sama, taman perumahan yang sama. Jaraknya dekat je lah. Lepas tu duduk di bandar yang kecil. So perjalanan tu sekejap je lah, 5-10 minit pun dah settle dah kan kiranya kan. So hantar anak, lepas tu pergi. So dalam masa 10 minit, 15 minit dah sampai dah tempat kerja. Kiranya nak fikiran tu, nak melayang tu tak sempat sangat. Tak sempat sangat. Dan kena pula hantar pada family sendiri, lain lah kan, compare dengan hantar kepada pengasuh yang bukan ahli keluarga, dengan juga taska yang memang bukan ahli keluarga. So kalau dengan ni mungkin komunikasi dia mudah sikit. Mudah sikit, mana kak tak hantar lagi, hantar ni. Contohnya lah gitu kan. Gitu. Dan ialah lagi pun antaranya tekanan-tekanan kerja yang boleh menyumbang juga kepada perkara ni kan. Kadang-kadang pengaruh yang seterusnya ialah Acu baca tidur ni penting Angah. Tidur ni sangat penting. Salah satu yang boleh juga menyumbang ialah apabila parents tak dapat tidur yang mencukupi, ataupun yang mengalami insomnia ke, yang menyebabkan mereka tak dapat tidur yang cukup pada waktu malam hari, fokus hilang, tak dapat nak deliver apa yang dia sepatutnya. Boleh menyumbang sebenarnya. Betul-betul. Tidur ni sangat penting. Yelah macam kalau kita lah kan, anak kecil kita demam contohnya, tak tidur malam dah. Tak tidur malam dah. Esok pagi tu, even tak ada anak dan kereta pun, bawa kereta sendiri pun, sebab jarak kita jauh. Kita akan ambil masa yang lama untuk drive tu. Kita akan melayang kita akan sempat juga macam yang kita bawa kereta tu adalah, kita tak fikir dah, sebab itu adalah
apa orang panggil, kita punya physical punya memory ni, badan dia, gross motor punya memory. Badan kita tahu dah kalau kat sini kena pusing, kalau kat sini straight, kalau sini kena break sikit sebab jalan selekor. Contohnya macam tu. Dia dah automatic, autopilot dah. Tapi bila kalau ada anak dekat belakang, lepas tu kalau keluar daripada rutin misalnya, change of routine tu. Keluar daripada rutin lagilah, biasanya husband yang hantar. Tiba-tiba husband kena pergi kerja awal, tak sempat, ataupun husband outstation, tak ada kat rumah. So kita yang uruskan semua di rumah. So bila kita semua uruskan beg anak, susu anak, makanan anak, pagi-pagi nak angkut anak kita dengan beg takut tertinggal, beg kerja lagi, kalau ibu yang menyusu, beg pam lagi kan, pam susu penuh. Kalau tu kan, satu bonet tu penuh lah kalau kiranya kan. Dengan benda tu nak kena ingat lagi, nak hantar. Possible benda tu akan terlupa. Betul. Possible sangat. Possible. Sebabnya kita tak biasa. Tak biasa. Okey, kita tak biasa. Macam yang sepatutnya, macam Angah cakap lah, suami yang sepatutnya hantar, tiba-tiba hari ni isteri yang kena hantar. Okey. Dan dalam masa yang sama otak kita fikir macam-macam ni. Betul. Rutin tu boleh ingat susu dah letak belum, pampers letak belum. Nak pula waktu tu, keadaan waktu tu kita tak letak apa-apa barang di belakang. Maknanya kita letakkan handbag kita, beg laptop kita kat depan, dan anak pula tidur di belakang. Jadi memang contohnya nak kejar meeting pukul 8 ni, meeting penting pula tu, dia pula yang kena present. Jadi memang ibaratnya sampai je ke parking tu, kereta lari tu, ambil beg dan semua lari terus lah. Memang kita tendensi untuk lupa tu tinggi je sebenarnya. Betul. Tinggi je sebenarnya. Tinggi sebenarnya. Jadi kalau anak pun terus tidur lah, tak berbunyi kan. Maknanya dia pun terus tidur di belakang. Tanpa kita sedar. Kalau dulu penggunaan kasut ni tak ada lagi. Waktu zaman Angah tak ada lagi lah. Mana ada kasut lagi kan. Sekarang ni pun kita ni Malaysia ni pun baru macam ramai je lagi tak pakai kasut kan. Ramai je lagi tak pakai kasut. Tapi biasanya ibu-ibu yang bekerja ni, sebab kadang-kadang dia drive seorang, so dia memang akan ada kasut, dan kasut biasa orang letak kat belakang. Dan rear view pula tu, menghadap ke belakang supaya impact tak kuat sangat. Okey, memanglah bagus kan untuk kalau kita accident ke, orang langgar daripada belakang ke, anak tu takkan tercampak ke depan. Kan dia tak pakai seat belt apa semua. Tapi bila ada backseat pada kasut ni, itulah isunya. Kita ada tendensi untuk terlupa. Sebab kita tak nampak. Kita tak nampak sebab tersorok pandangan kita. Kita pandang depan, anak dekat belakang kan. So kita tak nampak yang tu. So itulah Angah rasa salah satu kenapa benda ni mula sejak kita, itulah antara-antaranya kan Cu. Bukanlah kita kata tak pakai kasut tu bagus. Bukan maksud tapi apa macam yang tu. perlu kita buat? Kita nak jaga keselamatan anak, dan kita nak pastikan anak pun selamat sampai di tempat dia. Betul. Benda tu. Mempengaruhi sangat tu. So Cu, kita tengok pula apa benda yang boleh kita buat untuk prevent daripada benda ni terjadi. Sekarang ni Angah banyak apps ada apps rupanya ni yang Waze. Waze Dia ada reminder once kita sampai, kita setting kan kita sampai nak mana location. Once kita sampai, dia akan bagi tahu akan ada bunyi alarm untuk bagi tahu ada anak dekat dalam kereta. So kita kalau boleh biasakanlah pakai Waze supaya bukan tak ada apa-apa promote Waze pula ni. Dan on kan yang cari reminder tu, supaya at least bila kita dah sampai, dah arrive to destination kita tu, dia akan bagi tahu, check dulu anak ada ke tak. So kita secara tak langsung baru kita akan tengok. Macam tu satu lagi Angah rasa ni komunikasi antara husband and wife. Mak dengan ayah ni. Okey. Macam kalau berubah rutin, lagilah wajib partner kita, tak kisahlah macam tadi kita pula yang hantar, husband tak hantar, wajib untuk husband tanya, mesej kita ke call ke, tak kisahlah, anak dah sampai belum? Kan, tanyalah dulu anak dah sampai belum, anak okey ke tak, nangis ke tak, macam tu, tanya kan. Betul Angah. Macam
Acu cadangkanlah kan, maknanya bukan waktu tukar peranan pun, Sepanjang masa. sepanjang masa. Ya, sepanjang masa. Maknanya jadikan rutin ataupun Betul, habit betul. antara husband and wife yang Betul, ada anak betul. kecil ni untuk tolong menolong. Check Betul. antara satu sama lain. Betul. Maknanya anak dah sampai ke, anak dah sampai taska ke, anak dah sampai rumah ke. Betul. Jadikan perkara tu satu rutin, sebabnya siapa-siapa boleh terjadi perkara ni. Betul, betul, betul. Jadikan sebab kalau yelah bila kita tukar rutin tu kadang-kadang lagi lupa nak bertanya. Lagi terlupa. Kan. Kan? So jadikan rutin setiap pagi waktu dah hantar kerja tu, waktu on the way tu ke apa ke, message dulu, tanya dulu. Anak okey ke tak? Tanya je. Biasakan. Sebab kita itu adalah satu habit. So kita nak bina satu habit tu akan ambil masa yang lama. Kan? Dan memang perlukan kerjasama pelbagai pihak. Pihak taska sendiri pun, tadika pun, taska, pengasuh. Kita sebagai parents, kalau contohnya ada hari kita tak hantar anak kita, kita inform lah sepatah pada pihak pengurusan taska tu ataupun pengasuh. Beritahu hari ni tak datang kan. So bila next kalau tiba-tiba anak kita tak datang, pengasuh pun dia akan macam kenapa tak datang? Message lah juga pada parents. Bagi tahu pada parents, puan kenapa tak hantar siapa? Macam tu. So at least parents ni tanya, awak tak hantar ke? Tanya husband contohnya kan. Barulah kita boleh prevent lah benda ni kiranya. Dan satu lagi dicadangkan kalau macam contohnya lah taska ke tadika ke kan, yang kecil pun tak kisahlah, updatekan kehadiran anak. So hari ni yang hadir siapa kan, cepat-cepat. Kalau macam contohnya biasanya buat aktiviti tu pada waktu pagi lah. So hantar je lah terus gambar anak-anak buat aktiviti tu. So kalau mak ayah tengok phone tu, tengok mana anak aku, nama anak dia. Mana anak aku tak ada pun join aktiviti. Contohnya kan. So kalau dia nampak ada gambar anak dia, anak dia ada kat situ. Kita tahu selamat sampai dan selamatlah di sana. Kalaulah pengusaha taska pun dengar di sini podcast kita ni kan, jadikan SOP untuk check in check out anak-anak ni. Betul. Daripada taska kita, sebabnya peranan tu sangat besar. Betul. Peranan tu sangat besar. Dan jika dah dijadikan SOP di siap taska, tadika ataupun rumah pengasuh even pun, Acu percaya perkara ni memang dapat. Acu ada taska Acu akan tengok kan. Dia macam apps rasanya. Macam once arrive anak dia tu, dia snap gambar dulu budak tu. So pukul berapa sampai. So parents akan dapat akses untuk apps tu untuk anak dia sahajalah. Dia tahu ni muka anak dia. So check out pun ada muka anak dia. So dia sentiasa kira report tu berlaku dekat dalam apps tu sahaja. Tak adalah perlu buku ke apa kan. Gunakan teknologi. Gunakan teknologi. Secara boleh pandai. Macam kita pun kan, macam kesedaran, awareness pun, ini antara part yang kita cuba buat. Pihak kami lah kan. Betul. Kita pun sebenarnya tak boleh blame mak ataupun ayah. Apabila berlaku perkara macam ni, berat apa yang mereka tanggung. Anak dah lah tak ada, masyarakat pun kecam, orang mengata sana sini, salahkan sebab awak tu lah kerja, fokuskan kerja sampai tak ingat anak. Jadi macam-macam dah dia kena jatuh di timpa tangga. Sudah jatuh di timpa tangga pula kan. Jadi berat sebenarnya apa yang parents tu tanggung. Jadi kita sebagai komuniti ataupun masyarakat perlu bantu. Perlu bantu. Antaranya apa yang kami lakukan sekarang lah, kita cuba memberi kesedaran, awareness tentang perkara-perkara ni. Kadang-kadang kita dah tahu, tetapi bila perkara-perkara ni dia sebenarnya perlu diingatkan sentiasa. Betul. Dari masa ke semasa. Maknanya sebabkan komuniti ni sebenarnya menyumbang pada kejadian ni juga. Kan? Kalau kita ni komuniti yang individualistik, pandai awak lah. Memang makin tinggi lah kes kalau ni. boleh kita jangan menuju ke arah tu lah. Kita kena bina komuniti yang support each other, yang tolong menolong, yang bantu membantu, ingat mengingati, supaya hidup kita lebih aman dan harmoni. Betul. Jangan pandang remeh. Inilah satu sistem sokongan daripada masyarakat setempat. Sebenarnya masyarakat setempat yang terdekat tu, husband, family ke, pengasuh ke, taska ke, tapi masyarakat setempat pun sama. Kira kalau kita elakkan, tak nak lagi lah ada benda berlaku macam ni. Dan benda ni ialah macam kata tadi, bukannya
mungkin anak dah besar kan. Ya. Tapi saudara Ya. kan, cucu, cicit nanti Ya. berkembang lagi hidup kita ni kan. Betul. Jadi InsyaAllah. stop ya, kalau yang suka blame-blame tu kena stop. Ah, Kecam-kecam tu stop. Sebab kita pun ada saudara mara, kita pun ada anak saudara kalau kita tak ada anak yang dah kecil kan. Stop betul. blaming dia orang lah. Jangan kita kata perkataan-perkataan yang mengguris hati. Kalau kita duduk kat tempat dia orang tu, apa perkara yang kita tak suka dengar, kita jangan buat. Macam tu. Jangan buat, jangan kata perkataan-perkataan yang tak enak didengar. Menaip ni memang sedap je. Memanglah waktu tu. Memang sedap kan kalau ikutkan amarah kita ni, macam-macam kita nak lemparkan pada orang. Tapi sebenarnya kita kena ingat forgotten baby syndrome ni regardless of siapa-siapa pun boleh berlaku. Okey, daripada yang kita dah borakkan tadi tu, rasanya yes, kita memang beremosi jugalah bercerita benda ni kan. Rasanya dan harapnya apa yang kami bincangkan, harapnya memberi sedikit sumbangan lah juga daripada pihak kami dalam membina awareness di kalangan kita. So dan harapan juga supaya tak ada lagi lah perkara ni berlaku kan. Tak kisahlah kepada sesiapa sahaja. Harapnya kita pun saling cakna antara satu sama lain kan. Sebab kalau boleh benda ni memang boleh dielakkan. So tapi macam mana caranya? So harapnya apa yang kami share tadi dapatlah membantu serba sedikit. Sekurang-kurangnya kita sebagai komuniti menyumbang kepada masyarakat dengan menyebarkan kesedaran betul. tentang forgotten baby syndrome ni. It's a syndrome. Bukannya sengaja nak buat. Bila kita kata syndrome, ia adalah satu kemalangan. Kemalangan ni suatu benda yang malang tak berbau. Yes. Kita tak boleh tahu pun benda tu boleh berlaku kan pada kita. Okay. So kami harap sampai sini sajalah untuk kali ni. So kita berjumpa lagi untuk next episode. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.